Semua ada hikmah di sebaliknya. Hidup kita ni, kenapa Tuhan bagi kita susah dulu? Rupanya bila dapat kerja senang, kita lebih mensyukuri dia. Kenapa Tuhan bagi kita belajar dulu susah, struggle? Supaya dia ajar kita bersyukur dengan orang-orang yang tolong kita sampai kita habis belajar dulu. Kenapa Tuhan bagi kita duduk dalam keluarga yang susah? Supaya kita tahu erti kesenangan itu macam mana nak kita pertahan dan kita syukuri dan kita jaga. Tapi mak dia macam awal dah cakap lah, color merah dan biru sahaja, faham? Itu tak apa. Itu tak apa. Itu tak apa. Itu tak apa. So dia boleh pilih lah baju yang merah biru yang dia suka. Tunjuk dekat ayah, okey ni, tunjuk dekat mak dia. Cuba cari yang elok-elok sikit. Itu tak elok, ini tak elok, itu tak elok, ini tak elok. Akhirnya, ni okey ke? Yang ni okey ke? Macam ni lah okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Haji Abdul Hadi bin Datuk Haji Abdul Kadir, pengurus besar SEDC Sarawak, yang berusaha Puan Hajah Rakayah Hamdan, timbalan pengurus besar SEDC Sarawak, seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program ini secara langsung dan juga secara maya, dan begitu juga semualah yang tetamu yang tidak diundang. Manalah tahu dia tak terbabit pun dengan SEDC, tapi dia menyelit juga masuk. Saudara mara ke apa tak tahulah kan. Terima kasih banyak kerana sudi hadir. Saya ni datang dari jauh daripada Negeri Sembilan, ya. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi hari ini kita bercerita tentang integriti. Jadi kalau boleh pengacara majlis lain kali tanya PA saya tentang biodata saya. Yang paling sensitif tu tarikh lahir jangan disebut. Bagi tahu 3 Ogos tahun dirahsiakan. Macam tu. Langsung tahu umur berapa kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adalah bergurau aja. Saya boleh tahu dah dia kalau dia MC baca ke sebut, saya tahu dia ambil ke Haji Google ke tak. Kalau ambil Haji Google dia mesti dilahirkan di kampung Aidedali Jempol, maknanya Google. Kalau betul-betul dia akan sebut kampung Aidedali Batu Kikir dulu baru Jempol. Macam tu. Sebab kan semua orang tahu lagu Batu Kikir Jambatan Bosi. Tahu kan? Gulai udang sebelangor. Lagu tu kan. Jadi jambatan yang Bosi itu pun dah tak ada. Itu dululah yang jambatan gereng-gereng kan. Jadi saya seronok tu dapat datang hari ni. Cuma tahulah flight kan, flight ni lah saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Tapi dia punya background merah lah. Patutnya pukul 8.30 dah naik flight sampai 10.30. Saya benda lain saya tak kisah lewat tu. Saya takkan maafkan sebab malam tadi sepatutnya saya dah dapat mi kolok. Saya terlepas satu malam. Saya tak boleh terima tu. Paling tidak mangkuk merah, paling tidak. Tak dapat. Jadi flight delay 11.30 pun naik flight. Kan, jadi saya sampai ke bilik hotel pagi tadi pada jam 2 pagi. Lepas tu kena gosok baju lagi kan. Takkan saya nak pakai baju berkedut kan.
Jadi gosok-gosok, bual-bual sampai terlelap pegang iron. Jadi alhamdulillah hari ni dapat sampai ke SEDC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, ceri merah di Gunung Daik disira gula bersama cuka. Staf ramah, organisasi pun baik, jaga amanah, integriti pun terjaga. Berbaju kebaya gadis kita, sambil sopan tetamu ditatang, jaga amanah, integriti terjaga, dihormat orang bukan kepalang. Kita kalau bekerja dekat perbadanan seperti ini, saya beritahu satu je, sampai kiamat pun takkan kaya. Tu saya cakap terang, kita takkan kaya. Takkan kaya. Kalau itulah target kita, nak kaya, berhenti kerja, buat benda lain. Yang jadi isunya kita bekerja, dalam masa yang sama lifestyle kita nak jadi orang kaya. Pada pepatah Cina menyebut, belum gemuk sudah bengkak. Dia belum gemuk sudah bengkak. Di istilah Cina ni, di masa ni orang bangsa Cina ni banyak pepatah-pepatah yang bagus. Belum gemuk sudah bengkau, maksudnya dia nak besar macam orang, tapi dia paksa dia bengkak-bengkakkan diri, dia pukul diri dia. Bengkak ni sampai masa dia akan kecut. Tapi kalau gemuk, cuba tengok, sampai ke sudah tak turun-turun, payah kan. You all dah buat tak weight challenge hari tu Ramadan? Buat tak weight challenge? Buat tak weight challenge? Patut bulan Ramadan buat weight challenge. Timbang kali pertama pada minggu pertama masuk kerja pada bulan Ramadan. Timbang berat untuk register dulu. Kemudian pada 25 Ramadan timbang siapa paling banyak turun. Grand prize dia timbang hari ni. Dah masuk Syawal, berapa berat badan kita kan. Jadi memang betul. Jadi sebenarnya kita kena ukur baju di badan sendiri. Tanya balik diri kita. Tu sebabnya bukan senang. Hidup kita ni nak berjaya dalam hidup, nak berjaya dalam karier. Semua orang nak berjaya. Tak ada siapa yang tak nak berjaya. Tapi apa maksud berjaya? Ada orang letak berjaya tu kaya. Sebenarnya salah. Salah sebenarnya. Sebenarnya matlamat kita ni, jangan sekali-kali ajar diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, jangan diajar tentang kaya, tapi ajarlah tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kalau kita tengok hari ni kan, menjadi pengurus besar SEDC Sarawak bukan senang kan? Kita mungkin cakap, untunglah dia pengurus besar, untunglah gaji dia banyak. Contoh pengurus besar SEDC Sarawak tak kurang dengan timbalan pengurus besar. Contoh, saya tak sebut nama kan? Contohlah kan. Tapi satu perkara yang kita kena faham, gaji dia mungkin lebih sikit. Kursi dia duduk pun tak sama dengan kursi kita. Nampak tu? Kan? Tak sama. Tapi tanggungjawabnya pun besar. Bila masuk tanggungjawab besar, risiko untuk dipersalahkan kalau berlaku sesuatu perkara terletak pada mereka yang duduknya di kursi yang berbeza. Jangan merungut, kursi kita keras, jangan merungut, sebab orang tak pernah salahkan kita, jarang-jarang. Tapi kalau mereka kena marah, tunggulah mereka balik pejabat, yang kursi keras pula kena marah dengan dia. Macam tu lah. Sebab tu kita sebut risiko untuk dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang orang ramai macam tu, tuan. Bila tengok, untunglah dia macam ni. Tak, sebenarnya tanggungjawab. Saya pernah duduk sebagai pengarah. Bila jadi pengarah, anak buah ramai, kita tak boleh nak jaga semua. Bila anak buah buat silap, kita yang kena. Jadi itu sebabnya dalam integriti ni adalah satu perkara, dia kata ketelusan dari segi definisinya, kesempurnaan, keutuhan, kejujuran. Maknanya semua perkara-perkara baik itu adalah integriti. Jangan salah faham bahawa integritinya hanya terbabit dengan rasuah saja. Sebenarnya rasuah salah satu daripada intipati bila bercerita tentang integriti. Contoh hari ni datang, semua datang awal, alhamdulillah, duduk awal, semua dah ready kat tempat duduk sebelum penceramah sampai. Itu integriti. Faham?
Macam mana boleh mengangguk dengan tahap aku datang tadi belum ramai lagi duduk kat depan ni? Cuba cakap. Contohlah kan. Makna kata tu integriti satu. Datang kerja awal masa, tepat masa. Itu pun integriti. Pakaian yang kemas, integriti. Kebersihan, integriti. Makna semua benda-benda baik. Kadang-kadang pakai kemas, elok, datang on time, bercakap dengan pelanggan dengan kasar, itu pun tidak berintegriti. Mendedahkan maklumat. Aku tak puas hati betul dengan puan Rukayah tu. Kenapa? Entah pening kepala aku, menyampah aku. Lepas tu tulis dalam Facebook, kau ingat kau bagus sangat, aku memang boleh jalan lah. Contoh. Benda tu terdedah pula kepada umum. Itu juga merupakan satu unsur yang tidak berintegriti. Itu sebabnya saya pernah menyampaikan ceramah untuk KPDN KK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Badan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP di Putrajaya, atau apa-apalah nama dia. Sekarang ni dia ikutlah, kejap-kejap tukar tengok menteri kan. Jadi tajuk saya masa tu adalah bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk dia, apabila kain terlondeh. Orang gelak ni mendengar tajuk tu. Siap ada gambar seorang lelaki tengah mancing, kain dia pakai kain, tunggu masa nak terlondeh. Maksud dia apa? Nak bagi tahu. Contoh, kalau dekat kaki kita ni, dekat buku lali, katalah ni buku lali, tahu ni tangan, tahu. Sebelum orang cakap, gila apa buku lali tak boleh beza. Kata lain kali, takkan nak angkat atas ni kaki. Jadi dekat bahagian tu, dekat buku lali kita tak ada tanda ruam warna merah. Kita kena selesaikan ruam tu, jangan biarkan. Ruam tu makin besar. Akhirnya bila kita biarkan, kita anggap tu normal, kita tak selesaikan dia. Takut benda tu sampai ke pengetahuan pada pihak yang ketiga, doktor pakar dan sebagainya. Dia suspek, dia bimbang yang ruam ni tadi dah merebak ke seluruh badan. Maka kain terpaksa dilondehkan. Bila dilondehkan, maka terdedahlah segala apa yang tidak sepatutnya terdedah, yang kita boleh selesaikan sebenarnya. Maksudnya banyak yang isu-isu integriti melibatkan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, berpunca daripada satu isu yang kecil. Bila masuk orang ketiga, SPRM, Jabatan Audit Negara dan sebagainya, akhirnya mereka syak. Maka mereka pergi tengok dekat semua departmen dan akhirnya terbongkarlah satu persatu yang tidak sepatutnya. Dan kemudian kena faham, perangai orang Malaysia ni, satu perkara yang paling best orang Malaysia ni adalah, dalam bahasa orang Sarawak sebut generalization. Lain macam bahasa tu. Dia gemar pukul rata. Seorang rasuah dia akan kata semua sama. Contoh, seorang staf SEDC, contoh, harapnya tak ada terlibat dengan isu, contoh, mungkin katalah isu punch card aje lah. Setelah ditangkap ambil tindakan tata tertib, dia kata semua staf SEDC memang macam tu. Dia akan cakap macam tu. Seorang staf JPJ kena tangkap rasuah sebab bagi rasuah dekat site, dekat lokasi dia buat operasi misalnya. Maka kena kata, "Alah, kau tak tahu ke staf JPJ memang semua macam tu?" Sedangkan ramai lagi dalam organisasi tu yang masih lagi berkhidmat dengan jujur, berkhidmat dengan baik, berkhidmat dengan rajin, berkhidmat dengan bersungguh-sungguh, kan? Dalam seguni beras tentu ada antahnya, kan? Tentu ada yang tak elok, tentu ada beras yang terpaksa kita reject. Itu sebab setiap kali kita cuci, kita nak masak nasi tu, jumpa yang kita akan buang. Macam tu juga. Tu sebabnya pengalaman saya jadi pengarah, kalau nak popular, kita boleh simpan pekerja-pekerja yang tidak berintegriti ni. Tapi tindakan tidak popular, buang beberapa orang yang tidak berintegriti, dia akan memudahkan perjalanan dan urusan kerja organisasi. Itu sebabnya kerja kerajaan ni kalau ikutkan jawatan tak cukup. Jadi SEDC sendiri pun terpaksa wujudkan jawatan-jawatan kontrak. Jadi jangan mengungut kontrak. Kontrak ni bukan sebab dia nak buang kita. Kontrak ni sebab perlukan kita. Dan kalau kontrak tidak disambung atau ditamatkan sebab kau yang buat perangai, bukannya sebab organisasi tak nakkan kamu. Itu pun kena faham. Ramai kadang-kadang kontrak sekarang ni setahun. Tapi yang bagusnya ada kontrak of service, kontrak for service. Itu kita cerita dalam ceramah yang lain. Maknanya confirm kena panggil lagi.
Macam tu, kena faham. Jadi itu sebab kena tengok, nak berjaya dalam hidup kita ni 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Kalau kita tengok Tuan Haji Abdul Hadi ni sendiri pun, sebelum dia nak jadi pengurus besar, macam-macam jawatan dah dia dah pegang. Perjalanan dia, tanyalah Puan Hajah Rukayah kita ni, tanyalah sebelum dia sampai pada jawatan ni, macam-macam jawatan dia dah sampai. Saya yakin di kalangan kita pun macam-macam kerja kita dah kerja sebelum bekerja dengan SEDC. Ada pernah berniaga tepi jalan, ada mungkin pernah bekerja di kilang, mungkin pernah bekerja tolong orang angkat barang, bekerja di pasar dan sebagainya. Saya sendiri pun pernah kerja cuci pinggan dekat warung dekat tepi jalan. Memang tak ada warung tengah jalan. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Tepi jalan basuh pinggan. Kan? Basuh pinggan, kerja kilang. Kita pernah mengalami proses tu, dan itu sebenarnya proses. Jangan cakap dulu kerja dulu teruk tak bagus, tak, sebenarnya proses. Saya tengok lagi satu pepatah orang Sarawak kata, the beauty of success is not the achievement but the journey. The beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Puan Rukayah tak habis-habis cerita dengan anak dia. Mama, betul ke bahasa diri mama? Mama ke mak ke umi ke apa? Semua ada? Wah, lain macam. Kan, mama ni kan bukan senang tau kita nak ni, kita hidup kita. Dulu mama belajar susah. Kita dah benda akhirnya kita benda belajar kena usaha, kena struggle. Sebab proses. Itu yang kita share dengan orang. Jadi itu jangan kita kesal dengan apa yang kita ada. Jangan. Sebab saya kata jangan sibuk nak jadi kaya. Sebab nak jadi kaya ada orang lagi kaya daripada kita. Jangan risau. Kan? Ada ramai lagi orang kaya kat luar. Tapi kejarlah bahagia. Itu yang paling mustahak. Kita duduk dekat belakang tau. Yang paling bahagia yang belakang sekali. Dengan harapan dia keluar nanti orang tak perasan. Macam tu. Ya. Yang duduk dekat depan ni fikir-fikir ni nak bangun ke tidak, kan. Sakit perut, kencing, tahan dulu, tahan kan. Iya tak, contohlah, benda semua ada hikmah, semua ada hikmah di sebaliknya. Hidup kita ni kenapa Tuhan bagi kita susah dulu, rupanya bila dapat kerja senang kita lebih mensyukuri dia. Kenapa Tuhan bagi kita belajar dulu susah, struggle, supaya dia ajar kita bersyukur dengan orang-orang yang tolong kita sampai kita habis belajar dulu. Kenapa Tuhan bagi kita duduk dalam keluarga yang susah? Supaya kita tahu erti kesenangan itu macam mana nak kita pertahan dan kita syukuri dan kita jaga. Itu sebenarnya. Hikmah inilah yang akan menyebabkan kita boleh menghadapi apa juga ujian dan dugaan dalam hidup. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kan? Yang masin-masin tadi pun dah rasa tawar, dah okey dah, biasa dah. Kalau setakat kita dah biasa kerja teruk, jadi kalau sakit sikit-sikit tu datang pejabat. Ini yang heran tu, masa minta kerja x-ray semua okey, semua tak ada masalah pun, sihat, rekod medical check up semua lulus, kan? Bila dah kerja setahun dua, buah pinggang beralih, jantung berlubang sana sini, kan? Batuk berdarah di dalam, macam-macam. Yang seorang tu pula kejap-kejap meninggal, kejap-kejap meninggal aja. Kalau keluarga dia, seorang ni meninggal, seorang ni meninggal. Kalau disusun salah silah tu memang tragis betul, sebab dialah satu-satunya waris yang masih tinggal dekat dalam keluarga tu. Dan yang paling bestnya, Tuan Haji buat yang paling best sekali, yang buat perangainya kebanyakannya semua golongan muda. Bukannya orang yang dah lama kerja. Orang-orang lama tak sihat, sikit-sikit dia datang kerja juga. Muda sikit MC. Saya MC ni. Itulah. Keluarga ni mati, jiran mati pun cuti. Ini adalah masalah biasa. Itu sebab saya nak bagi tahu semuanya adalah proses. Kita gagal, kita kena marah professionally, tak perlu kecil hati.
Kena marah dengan Tuan Haji Abdul Hadi, tu proses. Kena marah dengan ketua unit kita, proses untuk menjadi lebih baik. Dan kalau ada yang kita tak suka dengan dia, ada benda yang kita rasa benda tu tak sepatutnya, Allah akan bagi giliran kita untuk jadi ketua. Dan pada kita jadi ketua, tengok apakah kita boleh jadi lebih baik atau kita lagi teruk daripada orang yang kita tak suka dulu. Ini adalah proses. Yang kedua, nak berjaya dalam kejayaan kita, dalam kehidupan kita, kena ada komitmen. Tak ada orang yang boleh berjaya bila mana dia tak bagi komitmen. Hari ni nak datang dengan camahkan pun kena bagi komitmen. Walaupun secara maya, maka apa jadahnya kalau buat cara maya kalau kau tutup kamera kau? Betul? Cuba saya hari ni, kita yang dekat, yang dia orang tengok saya ni, tutupkan kamera tu. Dia dengar suara je. Marah. Tak nampak gambar. Yang dia tutup kamera. Betul tak? Berapa ramai tutup kamera tu? Contoh kan? Tapi lepas semua on dah. Semua on dah. Kan? Dah, lepas tu dia marah anak dia tutup kamera waktu PDPR. Nampak tak? Cikgu tu puas lah. Okay, kelas, siapa lagi yang datang hari ni? Kerik-kerik. Cikgu seorang-seorang. Saya tengah semangat ni. Komitmen kena ada. Macam orang nak kahwin lah. Kan? Dia nakkan komitmen pasangan dia. Kita tinggal 2 bulan lagi. Macam tak serius nak kahwin dengan I. Semua perempuan buat persiapan. Yang lelaki, relax, chill. Dia sudahnya perempuan siapkan semua, perempuan siapkan dulang. Orang lelaki sebenarnya malas. Sebab cadangan orang lelaki tu semua kena pindah. Tu yang sudahnya ikut engkau lah, kan? Tapi komitmen kena ada. Pergi test ukur baju pengantin, kena pergi ukur, kan? Lepas tu hantaran macam mana, bagi idea. Warna tak sah decide. Orang lelaki sampai bila-bila pun tak boleh decide warna. Sampai rumah lelaki pun dia nak decide. Kalau boleh. Kan, ya. Saya yang paling sedih hari raya lah. Hari raya paling sedih. Saya nak tanya, hari raya ni yang bergembira ni siapa? Siapa? Siapa yang kena gembira ni hari raya ni? Orang perempuan jawablah. Siapa yang kena gembira hari raya ni? Semua. Tapi bila pergi kat pasar raya kan, kadang-kadang ayah dia dah cakap, okey, semua pilih baju masing-masing. Anak-anak pun pilihlah baju. Ayahnya pun pilih baju. Tapi mak dia macam awal dah cakap lah, color merah dan biru sahaja. Faham? Itu tak apa. So dia boleh pilih lah baju yang merah biru yang dia suka. Tunjuk dekat ayah dah. Okey ni, tunjuk dekat mak dia. Cuba cari yang elok-elok sikit. Itu tak elok, ini tak elok, itu tak elok, ini tak elok. Akhirnya, ni okey ke? Yang ni okey ke? Macam ni lah okey. Akhirnya yang gembira maknya. Kan? Tak, sebab keringan anak makin dewasa. Kan tanya puan anak makin dewasa, dia dah ada taste dia sendiri. Dia ada warna yang dia suka. Kena faham tau. Lepas tu bila ni contohlah, tiba-tiba lah Tuhan sayangkan anak kita, dia ambil nyawa dia. Contoh, masa tu kita terbayang, dia nak sangat pakai baju warna ni. Sedih, tak sempat buatkan baju. Bukan tak sempat, engkau yang tak bagi. Faham? Biarlah baju ni beza-beza, belang-belang pun tak apa. Dia nak baju color sama ni. Sabar, pergi beraya rumah saudara, dekat satu sofa tu duduk adik anak beranak ni. Comelnya sama color. Yang perempuan tu pandai pula fashion yang lain. Ada ni, ada melebar sikit, ada ni tudung ni macam tu, melambai tudung ni tu kan. Macam yang besar gelaknya mana memang kena dah tu.
Tapi komitmen lah, komitmen. Semua kena bagi komitmen. Macam tu juga kerja, semua kena bagi komitmen. Mesyuarat yang perlu hadir, kena hadir. Tu sebabnya saya tak kecil hati, saya faham tuan pengurus kita dia ada komitmen. Saya jadi pengarah dulu tu lah, kejap-kejap meeting. Kadang-kadang kat pejabat pun nak buat kerja lah, kejap nak meeting ni, nak siapkan kerja lagi. Memang tu, you all kena faham. Tu sebab gaji dia tinggi. Sebab you all dah balik, kadang dia tak balik lagi. Dan kalau dia balik awal, you kena faham, dia bukan balik, dia kena pergi tempat lain. Faham? Berhentilah sangka buruk ni. Faham? Iya, saya fikir satu bersyukur dengan apa yang kita ada. Syukur dengan apa yang kita ada. Yang ketiga yang kita kena ada, fokus. Ini pun nilai integriti yang kena ada pada diri kita. Fokus pada kerja kita. Dia ada 4 jenis pekerja dekat dalam dunia ni. Pekerja yang pertama nama dia administrator. Dia datang pukul 8 balik pukul 5, atau balik masuk pukul 9 balik pukul 6. Dia ikut time dia. On time. Pergi on time, balik pun on time. Sangat mentadbir. Meja dia kemas, tersusun, orang usik barang atas meja dia tahu. Ni frame, ni tempat pen dia. Laci pertama apa, drawer kedua apa, drawer ketiga ada tupperware untuk dia punya bekal. Dia susun lah. Ni gambar frame suami dia. Ni dia dah ada lah. Ada kat sini kertas. Kalau orang usik meja, siapa usik meja aku tadi? Dia tahu. Administrator. Dia masuk pukul 8. Kalau sini masuk pukul 8 Masuk pukul 8 balik pukul 5. On time. Malahan pukul 5 tu yang paling best tu. Jangan risau. Muka dekat punch card tu, orang yang sama setiap petang. Yang jadi orang yang pertama. Dan untuk mendapatkan hole in one pukul 5.00, dia memerlukan komitmen. Kena awal 5 minit sebelum kena sampai kat sana. Dan bohonglah kalau dia ada kat sana sambil dia bawa file, buat kerja lagi dekat depan mesin punch card. Jangan tipu aku, tak payah. Dan kalau orang lain datang, beratur. Dia suruh orang lain beratur. Ingat setiap masa yang kita ambil itu adalah amanah yang kita kena bayar balik walaupun 1 minit. Perjalanan yang kita ambil untuk turun daripada tangga nak kejar punch card, Tuhan kira. Itu sebabnya kalau nak tengok keberkatan, kerja 8 sampai 5. Kena ikutlah. Memang ada ditetapkan dalam peraturan, minum pagi pukul 8.30 sampai ke 9.30, kemudian makan tengah hari pukul 12 sampai pukul 2, minum petang pukul 3 sampai pukul 3.30, kan? Betul tak? Betul ke tak? Mana betul? Mengangguk dah. Tak ada yang tahu waktu kerja saja 8.5. Tetapi kita faham ada keperluan. Kita nak minumlah, tapi yang munasabah. Sebagai orang secara keseluruhannya, secara amnya memahami itu standard minum pagi. Tapi kalau dah sampai 1 jam, itu bukan minum pagi. Itu namanya kenduri doa selamat. Pukul 12 dah keluar. Itu bukannya kenduri, itu memang pesta keamatan tu. Pukul 12 sampai pukul 2, 2 jam makan apa? Tu siap bancuh, cuci beras, masak, cuci mi, tu kira selai-selai. Tu yang 2 jam. Pukul 3 minum petang apa lagi? Sedangkan di departmen masing-masing, takkanlah SEDC ni setiap departmen tak ada pantry masing-masing. Jangan bohong. Ada ke tak? Kuat jawab dia. Ada semangat dia. Kan? Jadi ini tak. Pukul 8 tak terus kerja. Pukul 8 membincangkan episod drama malam tadi. Kekasihku bukan bidaan. Macam itulah. Suamiku seorang pendosa. Ngangguk dia, tengok cerita tu. Lepas tu bawa cerita drama. Dah. Hari ni nak minum kat mana? Bincang pula nak minum kat mana. Akhirnya keluar minum pukul 9. Pukul 10 sampai dekat pejabat, terserempak pula orang kampung dekat lobi tu. Lah kau kerja sini ke? Dah lama ke kerja? Dah lama dah. Jom minum, aku lepas minum lah. Yang ada lah kau tarik minum lagi.
Lepas tu balik pejabat dekat-dekat ke 12. Guys, tak tolong sangat, aku nak pergi jemput anak ni. Husband tak dapat jemput, kena keluar ke jemput anak. Takut jam. Pukul 12 lebih dah keluar. Cover aku tahu. Keluar. Lepas tu Tuan Haji tanya, mana siapa ni mana. Dia keluar sekejap. Apa Tuan Haji nak pesan apa? Cover. Pukul 2 tak sampai lagi. 2:30 pun masuk pejabat. Sampai kat pejabat, teruklah jam. Orang tanya pun tidak, dia yang cerita. Lepas tu petang ni nak minum kat mana? Janganlah, pagi tadi kan nak minum. Tak pakai, kita keluar bungkus je. Pukul 3 kalau sudahnya sampai kat pejabat, 3:45 baru buka file. Woi guys, sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja. Benda ni lah yang berlaku, yang kita tak perasan, yang sebenarnya akan efek keberkatan rezeki kita. Itu sebabnya ada orang tanya saya, Ustaz, kita ni orang Islam, jadi kalau kita nak buat solat sunat duha, okey tak Ustaz? Okey, dengan izin ketua jabatan. Itu orang biasa. Tapi kalau orang yang mementingkan keberkatan, kalau dia pergi solat sunat duha, kalau bos dia tak bagi, dia tak layak marah. Hari ni tak boleh, ada banyak kerja, siapkan kerja ni dulu. Tak berhak marah, sebab solat duha ni solat sunat saja. Dan kalau betul nak berkat, kalau kita semayang solat sunat duha 5 minit, balik pun lewatkan 5 minit, ganti balik. Ganti tu memang tidak lah, kan? Tak, saya bukan kata tak bagi, baguslah. Sebagai ketua jabatan, kita faham balik pukul 5 balik lah. Tapi kita sendiri, cuba kita fikir, kita dah ambil dah 5 minit untuk itu. Tu belum cerita lagi yang main WhatsApp. Akum. Dia main bahasa ringkasan je. Saya pernah hantar mesej WhatsApp dekat pelajar-pelajar UiTM di Puncak Alam. Assalamualaikum, di manakah lokasi ceramah hari ini akan berlangsung? Dia jawab tu, Waalaikumsalam, nak gelak guling-guling. Saya kata, kenapa pula? Cik Samsul type WhatsApp penuh. Kau hajar budak ni. Dia main bahasa ringkasan rupanya, budak-budak sekarang. Akum, walam. Ketna tu dah kendung. What per tu dengar ceramah tu. DGR CRMH dengar ceramah. Mah apa? Semsul debut. Nama aku pada ringkasnya. Ikut suka dia. Semua habis dia ringkasnya. Dah sekarang. Hujung tu pak di dah warna tak pokeran kai. Dah macam Thailand namanya. Kan? Dah. Itulah ceritanya main WhatsApp, abang kat mana ni semua. Benda tu tak termasuk dalam SOP kerja kita. Tu belum cerita, tu kategori pertama. Apa tu? Administrator. Kategori kedua, pekerja dekat dalam dunia ni, nama dia performers. Kerja memang gila bab satu betul. Kerja dia punya perform memang gila bab satu. Gila babi lah kalau tak faham. Payah sangat. Saya cuba nak cover di depan Tuan Haji ni. Saya katalah bab satu. Tanya, bab satu apa kata? Kerja memang gila-gila betul. Otak meja tu tinggi. Dia ni datang biasanya mungkin kalau lewat pun lewat dalam 8-5 minit lambat. Tapi dia balik malam, dia balik lewat. Kerja memang teruk betul. Atas meja bertimbun-timbun file. Dan dia memang jenis kerja deadline. Bos memang sayang dia. Kadang botol rabur office tu. Kadang tanya, mana file aku bagi kau tu? Tu kat kaki tu. Tu. Dia tahu. Dia tahu yang mana, dekat kaki dah. Punya banyak file dia. Orang ni memang disibuk bekerja. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Ada. Cara gelak tu orang kaya. Ada yang dia takut tu. Engkau lah. Dia kata kan. Tak payahlah tunjuk. Dia faham lah. Orang ni atas meja dia biasanya clear. Yang banyak pamphlet, flyers. Kadang-kadang guys, tak beli tak apa. Tengok je dulu. Dia bagi.
Kadang-kadang orang ni dia gemar, dia nak jumpa dia dekat kafeteria. Dia banyak bincang bisnes, banyak bincang tentang ni. Meniaga je kerja dia. Berapa otak ni meniaga. Dan kategori yang keempat, nama dia followers. Ikut orang aja. Semalam dah keluar dah, berapa hari dah keluar dah senarai nama yang kena datang ke Dewan ni untuk dengar ceramah. Betul tak dah ada senarai nama yang masuk dalam ni? Seikhlas hati. Kalau adalah senarai khusus kena pergi, dia akan tengok siapa lagi akan pergi. Tengok, lepas tu dia tanya, kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Yang ni pun tanya nak pergi sesama tau. Pergi sesama janji-janji tau. Duduk sesebelah. Kau tak muak ke duduk sebelah kawan-kawan kau tu? Cuba cari muka-muka lain pula. Followers. Contohlah kalau 3 hari 2 malam. Pernah tak pergi khusus 3 hari? 3 hari 2 malam. Pernah tak pergi seminar 3 hari 2 malam dekat tempat khusus 3 hari? Tak pernah? Ada kan? Biasanya hari ketiga akan habis pukul berapa khusus tu? Biasa apa? Tengah hari. Soalan yang paling popular. Kau balik pejabat balik tak lepas ni? Kalau tak balik pejabat tak balik sesama nanti aku balik rumah kau balik pejabat pula. Mati aku dia kata betul lah. Senang ke? Lain lah kalau memang jauh, memang tak sempat nak balik pejabat tu lain. Tapi kalau dekat, balik. Sebab itu hari itu kita dah habis kursus, kena balik kerja. Faham? Kita sesama tuan-tuan pandai, kita jawab tak sempat balik. Sebenarnya dalam 4 sifat pekerja ni semua kena ada. Semua kena ada, tapi jangan lebihkan satu. Nah, komunikasi, komitmen, jaga masa, kemudian perform kerja betul-betul. Kemudian daripada aspek usahawan tu, maksudnya bukannya berusahawan berniaga untuk kita, tetapi cuba untuk bawa keuntungan kepada organisasi, bawa benda-benda yang baik, outcome kepada organisasi kita yang baik-baik. Dan begitu juga follow order daripada pihak bos kita. Ini bila keluar yang berkeliling, mulai berapa hari bulan, semua staf SCDC tidak dibenarkan begini-begini. Semua staf SCDC Energy hendaklah begini-begini. Tidak boleh begini-begini. Sign Puan Hajah Rokayah. Sign. Ayat yang paling best sekali. Kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Seolah-olah perkeliling tu untuk orang muda je. Sedangkan dia dah sebut SEDC, Energy, staff semua. Akak dah nak pencen lah. Saya dah nak pencen. Saya baca ikut-ikut macam tu je. Tak, semua orang kena buat. Ya, ingat, fokus dengan kerja kita. Salah satu contoh yang tak fokus, kita tengok paling senang lah. Tengok orang yang buat direct selling. Kita yang paling potong sekali, kawan kita dah lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa kita nak buat direct selling. Pernah dengar? Dia buat direct selling, bulan ni barang lain. Lepas 3 bulan dia jumpa kita, dah lain pula barang ni. Yang tu tahu, yang ni lagi bagus, ni lagi bagus. Aku kalau boleh tak nak kaya seorang-seorang. Nak ajak kau kaya dengan aku. Sampai kesudah, dia pun takkan kaya sebenarnya. Sebab fokus tak ada. Fokus tak ada. Tu cerita dia. Seterusnya yang keempat yang kena ada. Tengok semua yang saya sebut 5 ni, semua kena ada. Tak ada satu pun. Proses panjang, komitmen, fokus. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Pemain bola sepak tak ada disiplin, takkan berjaya. Tak ada pasukan nakkan dia. Main bola sepak profesional, training tak nak turun sebab rasa gaji dia tinggi, dia rasa dia bagus, orang tak nak dia. Dia kena ikut cara pasukan tu. Orang nak belajar, nak ambil SPM, tak ada komitmen, tak ada fokus, tak patuh peraturan, pun takkan berjaya. Pelajar-pelajar yang terlibat kes buli tu tengok. Kebanyakan pelajar-pelajar terlibat kes buli ni bukannya biasa-biasa. Memang brilliant student. Otaknya cerdik. Ingat tak kes yang budak 6 orang yang pukul budak tu sampai mati tu, yang dia terjun daripada atas buat macam wrestling tu. Bijak. Tahu budak tu, saya jumpa budak-budak ni. Saya pergi dekat mahkamah, budak tu gelak-gelak senyum je. Penuh mahkamah masa tu, semua tengok kes tu. Masa tu di Negeri Sembilan. Saya pergilah. Saya tinjau lah. Tengok. Akhirnya bila dia ambil, dijatuhkan hukuman penjara tanpa had.
masa tu untuk budak tu. Penjara tanpa had sehingga mendapat pengampunan daripada raja. Jadi sebabkan dia kanak-kanak masih kategori bawah umur, so dia kategori juvana, maka dihantarkan ke inilah penjara juvana lah. Saya difahamkan ada sebab dihantar ke Geni, ada yang dihantar ke penjara Kajang. Masa umum keputusan tu, mak ayah family menangis, melalak, meraung ni. Masa tu barulah dia menangis. Masa ni, bayangkan apa jadi pada dia orang masa depan dia. Penjara, kena ni. Tapi kebanyakannya yang juvana ni hanya dia akan penjarakan sampai takat umur 21 tahun. Kemudian dia akan dikeluarkan, bebas. Memang dia semua menyesal. Dan saya nampak ada beberapa orang tu daripada dia tu keluar daripada pusat ni, terus sambung belajar di universiti. Ada. Tapi pada ketika itu dia dah ada rekod. Bukan semua majikan akan ambil dia. Itu sebab saya kata tadi, disiplin. Pelajar SPM kadang, dia bagus. Bila dia bully budak, walaupun dia tak kena buang, kena gantung 2 minggu. Contohnya. Gantung belajar 2 minggu. 2 minggu dia ketinggalan. Masa tu dengan dia nak masuk belajar balik, suasana semua orang pandang dia. Lepas tu cikgu layan pun dia dah terasa sendiri dia layan tak sama. Masa tu akan ada kesan kepada pembelajaran dia. Itu sebab saya kata disiplin penting. Kita bekerja di disiplin juga merupakan satu kayu ukur untuk menilai kita layak atau tidak untuk mendapat anugerah, pencapaian, pengiktirafan yang sepatutnya. Dan begitu juga yang kelima, yang kena ada disebutkan sebagai keberterusan, ataupun Tuan Haji Abdul Hadi sebut sebagai konsistensi, ataupun Puan Ruqayyah sebut sebagai istiqamah. Kan ada keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malam seminggu lepas tu rajin balik. Tak boleh. Dalam bekerja dia bukan itu cara dia. Dan sebenarnya ramai yang tak perasan menangguhkan kerja berdosa hukumnya. Menangguh kerja yang boleh siap hari tu, tak apalah, ini lambat lagi bos minta, kita pun biar dulu, kita buat benda yang tak ada kena dengan kerja. Dan kemudian tiba-tiba ada satu benda urgent kena buat serentak dengan benda yang sepatutnya dah siap hari tu, kita buat hari dan kita tak dapat buat dengan sempurna. Salah siapa? Salah kita. Amanahnya adalah kita kena siapkan kerja in accordance seperti mana yang dikenaki oleh pihak ketua jabatan kita. Ini sebenarnya yang kena ada. Bila sebut pasal integriti, memang kita bukan cerita satu perkara yang melibatkan hanya untuk melibatkan rasuah saja, tak. Dia melibatkan keberkatan rezeki kita. Antara nilai-nilai yang kena ada, pertama, dalam bekerja kena jujur, jangan tipu. Jangan buat keuntungan peribadi. Buat keuntungan peribadi, kita melayan kehendak orang luar pada organisasi untuk dapatkan keuntungan-keuntungan tepi, keuntungan-keuntungan bawah meja, keuntungan-keuntungan yang tidak ada kaitan dengan pendapatan yang dibayar oleh organisasi kita. Benda ni yang membahaya. Tender-tender, kontrak-kontrak, kita tolong dia, kita tolong bawa forwardkan dekat bos kita. Memang betul, kita sekali kita terima duit ni daripada orang luar, percaya cakap saya, sampai hujung karier kita, orang tu akan tekan kita, pegang tengkuk kita ni sampai habis. Jangan buat. Saya dulu masa saya jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, legal advisor, masa tu saya dipuja oleh peniaga-peniaga, dipuja oleh orang-orang tertentu. Sebab saya sikit minta, sebab ulasan pengarahan undang ni penting dalam setiap mesyuarat. So you all, so Samsul advice, dia akan minta saya advice. So kalau saya advice, saya kata saya ingat jangan, sebab ni begini, ni bahaya, ni tak boleh, ni dari segi section ni tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. Oh masa tu lah sanggup, oh, kita kawan-kawan mah. Hari Raya Cina sibuk bawa limau, saya kata tak payah kan, bukan tak boleh beli sendiri, murah je limau, lambat tapi jalan tak boleh beli. Kenapa kita, kadang-kadang dia pula tanya, tak ada limau ke tahun ni, dia pula tanya dekat peniaga tu kan, wah boleh beli sendiri, tak apa-apa sih, janganlah letakkan maruah kita senipis kulit limau, tak payah. Kalau orang minta tolong kita, sanggup bagi duit, cakap dia tak apa, saya boleh tolong tapi awak simpan duit ni, saya boleh tolong tapi ikut prosedur, itu saja. Jangan sekali, ni pesan saya, kalau pernah berhenti.
Cukup. Jangan sampai saya kata tadi, ruam tadi merebak, akhirnya orang dapat tangkap kita. Kita kena hidup kita ni kena faham. Itu sebabnya dalam hal ni ilmu dan adab kena ada. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Adab yang saya maksudkan adalah adab dengan kerjaya kita ni. Adab dengan kerja kita ni, kerja sesungguh. Itu adab dia. Dah dapat kerja, kan? Masa interview tu Pak Rukayah dengan Tuan Haji Abdul Hadi dah tanya ni, macam ni, kamu betul nak kerja kat sini, kamu betul ni. Kita siang malam doa, minta lah dapat kerja, ya Allah. Aku nak sangat daripada kecil, ya Allah. Aku bercita-cita nak kerja dekat syarikat yang ada nama energi. Tolonglah ya Allah. Sekali dapat kerja, adabnya balas balik dengan perkhidmatan terbaik. Dalam beratus-ratus orang, beribu-ribu orang minta kerja, kita dapat kerja. Tapi kita main-main. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu ada 4. Pertama, dengan lafaz mulut kita, Alhamdulillah dapat aku bekerja di SEDC Energy, sebut. Kedua, pada yang bukan Islam yang tengok, ada kan yang non-Muslim, ada kan? Ada yang non-Muslim tengok, memang tak ada agama yang tak ajar suruh kita ni feel grateful to our God, sangat. Kita kena minta cakap terima kasih. Kedua, hati kita memperakui siapa yang bagi kerja ni, Tuhan bagi. Yang interview kita tu hanya sekadar pemudah cara saja, tapi yang menyebabkan diterima atau tak diterima, Tuhan. Ni borang kerja ni, borang permohonan kerja berapa ramai? Oh ni okey, SPM bagus, ni okey. Yang ni okey, yang ni okey, nampak muka pun kemas bersih, okey ni okey. Yang satu tu terlepas kertas tu pergi buah almari. Okey, tak dapat je lah tu. Contoh kan, itu bukannya kesilapan manusia sengaja-sengaja, itu sebab Tuhan belum izinkan rezeki dia. Itu sebenarnya. Tapi bila kita dapat, kita kena letak dalam hati, Tuhan bagi aku rezeki ni. Yang ketiga, tindak tanduk, sikap kita, perangai kita, biarlah perangai yang mensyukuri, iaitu dengan bekerja elok-elok. Dan yang keempat yang paling penting sekali, memelihara nikmat itu supaya tidak rosak. Jangan buat perkara-perkara yang dilarang oleh organisasi yang menyebabkan kita dibuang kerja. Itu tanda kita tidak memelihara nikmat supaya tidak rosak. Susahlah macam ni. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Ada aja peraturan. Jangan lupa Nabi Muhammad SAW pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bagi orang beriman memang ada sekatan-sekatan. Sebagai manusia pun ada sekatan. Manusia bertamadun, boleh jalan main raba je semua perempuan kat luar? Tak boleh, melainkan pasangan kita sendiri. Ni isteri kita, ni suami kita, boleh lah bertepuk tampar, berpeluk, bercium, boleh. Sebab peraturan. Sebab dah masuk kerja, dah sampai SEDC Energy, sudah tentu ada the do and the don'ts yang kita boleh buat dan mana kita tak boleh buat. Nampak tak? Kena ikut peraturan. Saya teringat kata-kata Buya Hamka. Kata-kata dia tu simple, tapi mendalam. Saya bila dengar pun, oh, lain macam bunyi ni. Dia kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakan diri kita dengan kera dan babi di hutan itu. Babi tu dia nampak benda bergerak, dia sondolnya. Berdangah hidung dia, punya pokok, dia sono tu pokok kau berdangah ni. Sebab dia babi. Tahu tak kenapa anak babi jalan menunduk? Tahu tak? Sebab dia malu mak bapaknya babi. Tak, yang ni guru saya tanya saya. Tahu tak anak babi semua jalan menunduk? Ya ke Ustaz? Ya. Tahu kenapa? Tak tahu. Sebab dia malu mak ayahnya babi. Wahal dia pun babi juga. Aduh, itu lawak order dulu kan. Dah lama dah kan. Ya, dahsyat betul.
Saya ingat arwah ayah saya dulu pun selalu tanya saya soalan pelik-pelik macam tu. Dia kata, dalam banyak-banyak pemimpin apa yang dipimpin? Jawapan dia Gus Dur. Buat Gus Dur dia tak nampak, dia kena orang pimpin dia bawa masa tu. Presiden Indonesia dulu. Saya ingat apalah abah ni, arwah abah ni macam tu. Ada je kalau duduk. Adalah soalan-soalan nanti waktu minum kan saya ceritalah, siapa yang sempat minum dengan saya ceritalah. Saya tak boleh cerita dan sensitif nantilah. Arwah abah saya memang kuat bergurau. Manusia yang paling kelakar dalam hidup saya, arwah abah saya. Nasib baik saya tak macam tu. Tapi betul, kita ada peraturan hidup kita. Memang susah. Sebab contoh kita tengok penjara kan, penjara. Bila sebut Nabi kata penjara bagi orang mukmin, hidup kita ni macam penjara sebab ada peraturan. Macam banduan kan dalam penjara. Dia jarak dia tu je. Dia makan, bukan semua benda boleh makan. Boleh dia cakap dengan pegawai penjara, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak. Boleh minta macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Apa yang dihidang itulah kita makan. Lepas tu kena buat kerja. Lepas tu kena buat ni. Dapat upah 50 sen satu hari. Terkumpul. Tu. Saya pernah kot pergi masuk penjara. Di penjara, bukan masuk penjara, kena tangkap. Sebelum kau cakap, aku jawab dulu. Saya ceramah dekat kompleks penjara di Seremban. Dia bawa saya pergi tengok. Saya mungkin dah runtuh kat satu blok lama. Blok lama, bayangkan bilik tu kecil sangat, melintang macam tu, 5 orang tidur dekat dalam tu. Masalahnya toilet pun tak ada. Dan setiap bilik dia siapkan satu baldi untuk buang air besar. Sejam sekali pegawai penjara tu akan tukar baldi tu. Cuba fikir macam mana tu saya kata janganlah aku. Lepas tu nak cebok tu dia pakai air botol mineral ni, choice water ni, tak adalah bukan air botol mineral tu, tapi yang jenis yang 2 liter tu, yang 2 liter yang besar tu kan. Jadi itulah untuk bersihkan. Saya fikir macam mana lah. Tapi kalaupun lah tak ada baldi tu, yang ada bilik air pun, mana ada pintu dinding semua, tak ada. Betul tak? Itu saya kata jangan. Kita kena ikut peraturan. Kalau tak nak duduk macam tu, kita ikut peraturan. Kena ikut peraturan. Masuk pukul berapa, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Kalau dari segi apa benda, klaim jangan biar lama-lama. Contohnya klaim penceramah, contoh. Tak, saya tak cakap saya. Nabi pun pesan jangan sampai peluh je dah kering. Kan? Tak, saya okey je. Dia kata tak ada lah. Tak, contoh ada klaim daripada kontraktor apa pembekal. So jangan simpan yang lama supaya orang tu cari kita. Kadang ada orang dengan niat cari kita. Itulah susah sikit sekarang ni apa semua. Alah tolonglah nanti kita apalah. Dia nak tunggu ayat the magic words tu. Nanti saya bagilah sikit, nampak? Dia nak ayat tu. Jangan jadi orang yang macam itu. Nabi pernah sebut tu. Pada yang non-Muslim pun boleh ambil apa yang Nabi Muhammad sebut ni. Prophet Muhammad sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dah dapat 2 lembah emas, nak lagi 1 lembah lagi. 2 lembah emas, 2 lembah omeh, kata ni 9. Kan? Dia nak lagi lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itulah naluri manusia. Tak pernah cukup. Nak ni nak lagi. Tengoklah sport ni berapa kali tukar lah. Kan? Kereta berapa kali tukar lah. Wahal dah nak habis hutang lah, nak tukar lagi tu, tukar sebab dah geram lah pula. Dah tak ada hutang macam tak best, nak hutang lagi. Lepas tu ada lah perempuan cakap, suami kita ni biar dia banyak hutang tak apa, kalau dia tak ada hutang bahaya. Orang perempuan kadang-kadang dia punya fikir tu lain. Kononnya bila kita berhutang banyak, kita tak fikir. Ingat sesungguhnya 2 perkara yang kita tidak boleh tentukan, jodoh dan kematian. Tapi kadang saya geram orang perempuan ni satu. Dia orang lelaki, dia memang dia suka cari, kalau boleh cari calon yang dekat-dekat. Orang perempuan gemar je jauh, gemar sangat je jauh. Suaminya matu carinya, dia kucing.
Jauh tu. Yang seorang dekat kapit. Ni kapit, dia kat kucing. Jauh. Kenapa perempuan suka dia jauh? Cakap. Cuba cakap kenapa orang perempuan suka cari yang dia jauh. Cakap. Orang lelaki diam nak tanya orang perempuan. Kenapa suka dia jauh? Cakap perempuan. Kenapa? Kenapa? Apa dia? Pandai jawab. Nanti besok kalau suami tiba-tiba kahwin satu lagi cakap, dah jodoh bang. Jawab macam tu. Menyesal aku jawab. Tak adalah, gurau aja. Yang seorang pun tak terjaga, sibuk nak lebih. Betul tak? Kuat jawab memang. Saja test tadi tu, saja test. Orang lelaki kena ingat, berkahwin lebih. Sunnah tu bukan hanya pada kahwinnya itu, tapi pada adilnya itu. Yang seorang pun belum tentu boleh berlaku adil. Ni kan pula nak lebih. Benda ni pun melibatkan integriti. Kan perempuan? Betul. Kena jaga perempuan ni. Dia kalau marah lepas ni kan tengok, minta tolong lepas ni, tolong jangan panggil kita macam menghasut kata kan. Saya tengok dekat satu tempat tu bagus, ada satu dia kahwin 3. Dia kahwin 3 dalam satu majlis. Aku terima nikahnya ni sah. Dia pusing sini pula. Aku terima nikah ni sah. Dia pusing kat sini. Aku terima nikah sah. 3 orang dalam satu majlis. Dan 3-3 tu ini kahwin. Seorang tu memang anak yatim. Seorang tu memang susah betul. Dan bila dia kahwin, dia dah siap dah 3 rumah dekat rumah teres tu. Selang satu rumah tu, rumah si pertama, si kedua, si ketiga. Dia siap tanya isteri nak pakai kereta apa. Seorang nak Myvi, seorang nak Jazz, seorang nak Gets. Belikan. Dalam akaun bank masing-masing dah ada 100,000. ASB setiap seorang 100,000. Bagus tak bagus? Orang perempuan jawab, bagus tak bagus? Dia tetap tak. Macam mana pula tak? Tak, aku saja buat. Nak tengok dia boleh, kita tak mahu dia. Ada yang cakap, saya bersetuju dengan poligami ni dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiga bukan suami saya. Itu cerita lain, cerita lain. Maknanya kita kena buat dalam program yang lain khas untuk keluarga bahagia. Keluarga bahagia tu maknanya dah 2 lah ceramah kena panggil ni. Wow ya, tak adalah. Sebab banyak sebenarnya isu yang paling saya kesian sekali adalah isu sebenarnya ada kaitan. Bila rumah tangga berantakan disebabkan orang ketiga, dia akan efek mutu kerja. Sebab keluarga bahagia pun penting. Sebab keluarga pun diajar supaya jangan ada isu integriti. Isteri selalu ingat, abang kerja elok, cari rezeki yang halal bang. Nabi dah pesan cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Abang, saya tak kisah bang, hidup susah, kita duduk rumah flat, kita duduk rumah buruk macam ni bang, yang penting abang ada dengan saya. Itu cukup bermakna dah buat saya bang. Apa kau gelak? Aku bagi contoh. Samsul Demat ni memang dia kena lakonkan biar dia faham. Suami kalau dengar isteri cakap macam tu, ya masih, ini tak asyik-asyik kereta ni bila nak tukar? Ni apa pun tak ada. Itu yang suami kadang-kadang terpaksa ambil duit tepi. Bukan salah perempuannya lah, lelaki tu sendiri pun salah kan. Tapi makna lifestyle kita bersyukur. Nabi kata, memang betul lah saya sebut tadi, kita jangan kerja kaya, tapi Nabi ada sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia paling kaya. Naik motosikal bahagia. Motosikal bahagia, kita naik motosikal, betul tak? Isteri kita peluk, macam tu je lah yang dapat. Sebab besar kan, tak sampai dah tu. Iya. Masalahnya orang perempuan apa? Naik motor je. Kedut.
Dia marah, tudung dia kedut. Kalau tak nak kedut, naik motor peluk suami, sebelah pegang hanger. Morak tudung. Apa masalah? Dia dah terbayang. Ada naik motosikal dengan naik motosikal dengan suami, ada? Ada tak? Ataupun siapkan iron dekat office. Pergi iron sekejap. Tolonglah. Betul. Biar sederhana hidup, bahagia. Kita dulu hidup masa kecil-kecil susah tak? Susah kan? Makan ramai-ramai. Kan? Ramai-ramai. Dulu berebut. Macam mana ayam nak cukup? Kenapa ayam tak cukup kat Malaysia? Saya tengok pasar raya tu. Memang kudung dah ayam tu. Kalau peha-peha aja jual. Kalau kepak-kepak aja. Kalau tongkeng ayam tu tongkeng aja jual. Kan? Kesian agaknya ayam tu tinggal badannya dah dengan kepala. Adalah yang compare baru ni. Dia cakap Singapura. Kan? Tak ada satu reban ayam pun di Singapura. Tapi dekat Malaysia, tapi dia orang tak pernah putus bekalan ayam. Come on lah. Kau nak debate dengan Samsul Debat. Dia isu sekarang bukan ayam tak ada langsung. Ayam sekarang ada tapi tak cukup. Itu saja bekalan ayam. Janganlah buat perbandingan macam itu. Singapura berapa ramai orang dia. Kan? Dia ambil dekat Singapura, dia ambil kat Malaysia sikit, ambil kat Thailand sikit, ambil dekat ni sikit, settle ayam dia. Kan? Kita dekat Malaysia ni nak buat macam mana? Hari tu raya pun terkejut. Labuan lah ni. Tak salah saya lah, Labuan saja satu-satu wisuda Labuan yang nampak bulan tu. Nampak anak bulan, nampak dia. Jadi sekarang terpulang pada raja. Raja istihara raja. Hari tu sebelum raya, tengok tak? Itulah panggil orang Malaysia. Kenapa Brunei Indonesia raya hari Isnin? Tapi kita Selasa. Kenapa? Kenapa? Berdasarkan firasat di kalender kuda. Betul tak? Semua marah. Kenapa Malaysia raya Selasa? Patut hari Isnin. Sebelah je kot, Indon, Brunei, dia orang raya Isnin. Kenapa kita Selasa? Sekali umum Isnin, marah juga. Kenapa Isnin? Aduh. Itulah dia orang Malaysia tahu. Syukurlah cepat. Raya terkejut Ustaz. Iyalah terkejut lah, tapi raya tetap raya. Daripada dulu bukan kita dengar pengumuman ke? Dengan ini diumumkan bahawa tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Isnin. Berapa hari bulan tu? 2 hari bulan 2 hari bulan Mei 2022. Assalamualaikum. Okey dah tu. Awal marah, lambat marah. Nasib baik dia tak umum. Dengan ini diumumkan Syawal ditangguhkan tahun depan. Berpuasa sepanjang tahun. Aduh, matilah puasa. Kan? Syukur. Itu dia hidup kita ni. Jujur kita dalam kerja. Kedua, pastikan kita jaga amanah. Amanah tempat kerja, jaga. Sebab amanah ni, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksana janji. Itu dalam hadis Nabi. Yang ketiga, jaga hubungan satu lain, jangan saling jatuh menjatuhkan. Tu Haji Radi ada mesyuarat ni. Okay. Baik. Ya. Jangan kita saling jatuh menjatuhkan. Jangan berprasangka antara satu departmen dengan satu departmen. Alah, departmen kita lagi penting, bukan departmen dia penting. Jangan macam tu. Ya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Ini tak, kita buruk-burukkan jabatan lain, masuk pula dekat dalam Facebook, masukkan dalam internet. Jangan buat macam tu. Kadang-kadang marah suami pun masuk dalam internet. Semua nak marah dalam internet. Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap? Siapa lagi? Kalau nak sedap, masak sendiri. Oh, mak dia tu dia. Tak payah, orang tahu. Kan, menyampah aku. Lalu orang tengok profil kerja dekat SEDC Energy. Yang kita marah ni bos kita. So orang kan baca. Tak perlu share. Semua benda nak share, berebut. Jadi penyakit tau. Benda yang kongsi dalam media sosial ni boleh bawa penyakit. Kemudian apa yang kena ada? Percaya setiap satu perkara ada hikmahnya. Ni kenapa macam ni? Kenapa aku macam ni? Kenapa macam ni? Ada sebab dia. Aduh, accident. Agaknya Tuhan nak bagi aku rehat kot.
Tiba-tiba kita tak dapat anugerah iman cemerlang, kita tak marah. Maknanya aku kena bagus lagi ni. Maknanya selama yang aku buat tak cukup bagus lagi. Aku kena bagus lagi bekerja. Macam tu fikir. Jangan dengki dengan orang, tak perlu. Kan? Kalau semua-semua dapat anugerah iman cemerlang, maka tak ada siapa dah yang tak cemerlang, susah juga. Anugerah iman cemerlang diberikan kepada semua. Untuk peranjat semua. Tak adalah nilai dia. Kan? Barulah nama pengiktirafan dan penghargaan. Kemudian apa? Accountability, kebertanggungjawaban. Tanggungjawab dengan kerja kita. Jangan gemar menyalahkan orang lain. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Apa dia? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang sangat? Kebau tak nak makan. Kenapa kebau tak nak makan? Perut dia sakit besar. Makan nasi mentah kenapa? Kayu api basah apa pasal? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Katak panggil kerana pula nak makan. Puan Hajah Rukayah Hamdan, dengan ni saya declare dia orang ingat lagi lagu tu. Beria jawab, walaupun tak logik jawab juga. Ikan tak timbul sebab rumput panjang. Sejak bila? Sejak bila? Wah, kalau bangau tu dia boleh masuk je kepala ikan tu. Mana tahu kebau lembu sikit perut ni tahu mana. Kalau ia pun sakit perut, sambil tiger balm sapu settle. Yang pergi guna kayu api basah tu apa pasal? Kan? Sejak bila korang percaya hujan turun sebab katak panggil? Tu cakap. Satu katak apa tak jumpa dekat KL lagi tu yang berbanjir tu. Jawab, tetap jawab. Salah lantaklah, yang penting jawab. Beria dia, lepas ni. Dalam banyak-banyak binatang tu, ular yang paling gentleman. Ular jawab, memang makanan aku, so what? Orang tak tanya dah lepas tu. Bila ular mengaku tu makanan dia, tak tanya dah. Sebab tu kebertanggungjawaban penting. Tu sebab bila kita gemar menyalahkan orang lain, anak kita ikut pakai kita kat sekolah, kenapa kamu tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi pula kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Penat tau. Tak boleh ke? Kenapa kamu tak siap kerja? Cikgu, memang salah saya, cikgu. Saya terlalai, saya tertidur awal semalam, cikgu. Memang salah saya. Maafkan saya, cikgu. Cikgu betul peranjat, tak tahu nak cakap apa. Mengaku pula dia. Dah lain kali jangan buat lagi. Lepas tu soal lagi, cikgu, kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Ini semua salah saya sebenarnya. Saya yang ambil buku dia. Kamu ni, cikgu, soal lagi, kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Saya yang bagi idea ni, cikgu. Dah berebut-rebut mengaku. Sabar. Saya tanya aja ni. Nampak? Macam tu. Tu sebab dalam banyak keadaan lelaki kalau bergaduh dengan isteri, dia sanggup ambil kesalahan tu walaupun bukan salah kita. Yang penting jangan dipanjang-panjangkan. Cukup. Fine, I salah, I minta maaf. Okey, dah, cukup. Tak ada, abang memang tak patut. Orang lelaki dia macam tu. Dia malah nak panjang-panjangkan cerita. Okey, salah abang, okey, stop, okey, abang minta maaf. Salah abang dah. Lelaki macam tu. Dia tak suka panjangkan benda. Cuba perempuan. Okeylah, saya minta maaf, memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? Nak juga explain. Aduh, pening kepala lah. Sebab kalau kau keluar tu, sebab orang lelaki, tempat yang paling ada seronok hujung minggu di rumah. Orang perempuan hujung minggu tak pergi mana ke? Hari ni takkan duduk rumah je. Masalahnya dia pergi pasar raya, dia kena sawan, tak tahan. Saya kadang jalan dengan anak-anak, dengan isteri kan, tiba-tiba dia dah hilang. Isteri tak hilang, macam ada alien ambil dia tu.
Dia tak boleh, dia nampak kedai tudung tu. Masuk dalam. Nampak kedai semua. Dia tak ada cakap dah nak masuk kedai ni, kejap kedai tu masuk Kita mana mak kau? Tak tahulah anak. Yang best anak sulung saya boleh cakap dekat mak dia apa tau? Bila Umi dia datang kan. Umi, bila sampai? Dia terbayang kan. Jaga kan mulut jaga. Tak tahulah dia ikut siapa, tak tahu. Dan satu lagi masalah yang paling besar pada suami isteri adalah satu soalan. Nak makan kat mana? Oh, itu masalah besar betul. Besar betul masalah tu. Kadang lelaki dah cakap, malam ni kita makan kat luar. Yes! Masalah belum bermula. Tengok dalam kereta. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Cakaplah nak makan kat mana. Kan abang nak bawa makan luar. Cuba suggest kat makan kat mana. Lah, ikut abang lah. Bergaduh tu. Yelah. Laki pun bawa. Masuk kedai tom yum. Dia tu. Muka dia tak elok. Apa pasal? Syek tom yum. Tadi kau kata ikut aku. Tapi dekat Sarawak, kat Kuching ni susah jumpa kedai tom yum. Kan? Contoh lah. Tapi tak apalah. Cuba. Tu sebab saya ada cuba tengok dekat dalam Play Store tu. Dia ada satu apa nama tu? Apps apa? Macam Wheel of Fortune. Kita masukkan nama tempat-tempat makan dalam tu. Lepas tu tekan tap ter tat 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 tap. Ceng mi kolok mangkuk merah pergi. Saya ada apps tu. Saya tak bawa lah. Nanti ada satu tu dahsyat dalam kereta tekan tap ceng. Ada, cuba install, masukkan je semua restoran-restoran yang kita biasa makan. Kan. Oh, ni kedai ni mahal. Tekan lagi. Yang first tadi tak kira sebab mahal, tak kira. Contohlah. Okey? Jadi mana dari segi kebertanggungjawab, kita tanggungjawab dengan tindakan kita. Seterusnya respon kepada apa yang dia respon positif. Bila ada yang bagi, kita positif. Jangan kita negatif. Tak boleh lah, mana boleh, ni peninglah kepala. Sebenarnya hanya orang yang positif saja boleh berjaya dalam hidup. Orang yang sentiasa mencipta alasan, dia tak akan berjaya. Tak boleh lah, itu susah lah. Kenapalah macam ni? Mempersoalkan aja. Positif. Sebab setiap perkeliling, sekela yang dikeluarkan oleh bos, yang ditandatangani oleh bos kita ni, semua dah bincang dulu. Bukannya tak bincang, dia dah fikir itulah yang terbaik dia nak buat. Mesyuarat pengurusan dah discuss benda ni. Kita pula tak sepatutnya buat macam ni, tak sepatutnya. Kita tak masuk meeting, kita tak tahu. Dia dah bincang dah semua benda. Buat positif. Ini mesti dia dah discuss ni. Tak apa, kita buat dulu, tengok macam mana. Buat dulu. Ni ada je alasan. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Itu dia. Saya ulang balik. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Dan yang terakhir sekali tu, kita kena istiqamah untuk buat apa juga yang kita nak buat. Kalau kita angat-angat teh ayam, kita takkan berjaya. Macam orang belajar lah. Belajar main-main, tak belajar betul-betul. Dia UiTM, orang lain pun UiTM, tapi dia belajar tak main-main. Contohnya, result dia hanya cukup-cukup makan. Apa jadi? Dia mungkin tak dapat peluang macam mana orang yang lebih cemerlang daripada dia. Jangan cakap pointer tak penting. Dia ambil SPM tapi sekadar lulus saja. Lain dengan orang yang lulus dengan cemerlang. Lain. Itu sebabnya ada pepantun yang lama berbunyi, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang data? Orang berburu semua pergi ke hutan. Padang data, tak ada apa-apa, pokok apa data. Apa pun tak ada, nak berburu apa? Nampak dah apa benda yang lalu kat situ. Dapat rusa berbelang kaki katanya. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu apa katanya? Belalang. Tapi maknanya nak beritahu apa? Janji dapat kuda berbelang kaki, rusa berbelang kaki, dia kata.
Sebenarnya tu bukannya rusa pun, itu adalah belalang nak menyedapkan hati sendiri. Maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Dia bunga, kembang pun macam tak kembang, nak kata kuncup pun. Jadi dia tak ke mana-mana. Macam itulah hidup kita. Itu sebab sentiasa belajar. Dalam proses kita dekat tempat kerja ni, belajar, ambil ilmu-ilmu baru, belajar dengan orang-orang lama. Macam Tuan Haji Abdul Hadi tadi, dia pada ilmu dia dah pengalaman dia banyak. Mana yang dia cakap tu semua ilmu. Pada yang senior-senior, ambil ilmu. Kalau Puan Hajar Ruqayyah tercakap ni, saya dulu ni, ambil ilmu tu. Sebab mungkin berguna dalam karier kita. Ya, cantik tolok pantainya landai, tampat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu dia. Kena ada ilmu hidup kita. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Hari ini saya perkongsian mungkin tak lama, dalam 1 jam, 1 jam setengah. Tapi yang penting apa yang kita dapat, kita kembangkan, kita sebar panjangkan, dia akan jadi berguna dalam hidup kita. Memang kalau nak cerita pasal integriti, saya boleh bentang paper rejuvenasi minda dan integriti. Saya memang ada paper tu perlukan daripada pagi 8.30, 10.30, 11.1 dan 2.30, 4.30. Saya memang ada slide untuk cerita pasal tu satu hari. Maknanya dah 3 ceramah kena bagi. Kita marketing ni kena pandai. Kan? Tak adalah, tapi betul. Sebenarnya kenapa saya bawa, saya satu-satunya yang bentang paper pasal rejuvenasi minda. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Apa maksud rejuvenasi? Orang perempuan mesti tahu rejuvenasi. You all punya skincare, you all punya ni semua ada. Rejuvenate your skin. Apa maksud rejuvenate? Kau main tonyoh, kau faham pun tidak apa maksud rejuvenate? Apa maksud rejuvenate? Cakaplah betul. Apa dia? Langsung koma. Tadi gelak elok, tapi bila tanya langsung oksigen tak sampai kotak. Kan? Tiba-tiba. Maksud rejuvenasi itu adalah meremajakan. Bukan secara perkiraan, tapi lebih bersifat fizikal. Contohlah macam telefon. Telefon maksud dia sama ya. Tapi bila dia remaja kan, dia punya konten dia sesuai dengan peredaran masa dan zaman, itu namanya rejuvenasi. Handphone makin dulu handphone besar bateri kereta. Pagi dekat depan apa, waterfront tu pegang macam ni. Hello. Oh, ya, pegang sebelah ni. Oh, yo. Semua cuba hari ni kau bawa telefon. Semua orang tak nak kawan dengan kau. Betul tak kan? Sebab dia akan berubah mengikut masa dan zaman. Macam tu kat waktu kerja. Dulu punch card macam mana? Sotong kurita. Yang tu lah keretap, cet. Kan? Jadi seorang tu punch kan untuk semua. Sotong kurita tu keletap. Itu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Sebab nak selesai isu integriti lah kita ambil teknologi, pakai thumbprint. Sekarang thumbprint kan? Yang thumbprint ni pun ada yang sanggup tu ambil pisau, ambil kulit dia tu. Tak lama besok pakai mata. Siku, 2 siku, lutut, dua lutut baru boleh masuk pejabat tu. Agaknya menyeteruk lah, aduh. Sanggup tu, test tu, bayangkan. Dia pergi ke buang kulit dia tu, letak kat pemadam supaya kawan boleh punch kan. Punya teruknya, mek kau mati je lah, tak payah lagi kerja. Payah betul. Yang itulah dalam bab integriti ni. Jadi sebagai penghujung lah nak pesan. Berikut banyak lagi. Macam saya kata tadi kan, seminar saya ada pelbagai. Tu boleh cerita tata tertib, dah 4 ceramah lah. Macam mana? Banyak sangat lah. Apa yang kita kena ada, macam saya kata tadi, kita ni nak hidup dalam dunia ni 3 perkara kita ingat. Pertama, nak isu integriti, nak selesaikan integriti ni. Pertama,
Jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk tengok orang yang lebih daripada kita. Tengok orang yang kurang daripada kita. Mesti kita akan syukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, jangan sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita semata-mata. Sebenarnya apa yang kita ada, Tuhan izinkan kita ada. Kalau kita fikir macam tu, kita akan bersyukur. Carilah keberkatan rezeki. Itu pun tajuk lain tu sebenarnya. 5 dah jemaah nak panggil. Banyak betul. Tapi saya bagilah 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertamanya, rezeki kita rasa cukup. Pernah tak orang perempuan bayar-bayar bil berlebih lagi? Macam mana berlebih ni? KKK tu betul dah bayar dah semua, kenapa berlebih ni? Rupanya betul kawalat dengan suami dia. Yang suami pula tak cukup, mana pergi duit aku? Tak adalah. Yang pertama, rezeki rasa cukup. Yang kedua, kita rasa mudah urusan kita sehari-hari. Kedua. Yang ketiga, rumah tangga kita bahagia. Bergurau senda suami isteri, happy je balik rumah hari-hari. Suami balik siap menyanyi, indah sungguh panorama. Isterinya, bagai pulau ni warna. Anak, ulala, indah alam. Macam tu lah menyanyi tu. Yang keempat, dia akan rasa anak-anak ni mudah berjaya. Anak-anak berjaya je, ada je benda. Bayangkan anak-anak ambil 10 subjek SPM, dapat 12 A. Berlebih pula A daripada subjek. Pecahan tak wajar. Mana dia mudah lah, dia tak menyakitkan hati mak ayah dia. Dia selalu tanya, Mama sihat ke ni? Mama dah makan ubat belum? Alah, sejuknya hati kalau anak cakap macam tu, kan? Anak mak mentua pun tak cakap macam tu. Laki kau lah, alah tak faham lah. Anak mak mentua tu suami lah, ataupun isteri. Kemudian suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Kat tempat kerja kita senangkan orang, orang pun senang dengan kita. Kemudian yang keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu tak termasuk tin Shopee, tak termasuk. Ni kau kira yang hantar barang hari-hari itu tak salah kira. Ni yang masuk dalam makan. Kan? Dan yang ketujuh adalah doa kita senang dimakbulkan. Jadi ingat, hidup kita ni kejarlah bahagia. Sebab satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kejar kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Buat baik banyak-banyak. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Dan yang terakhir sekali, hidup kita adalah antara B dan D, birth and death. B dan D. Antara B dan D ada tengah-tengah, iaitu B dan D, tengah-tengah C. Jadi kita ada choice, pilihan hidup yang macam mana kita nak jalankan dalam hidup kita ni. Pilihlah jalan yang terbaik, jalan yang diredai, jalan yang lurus, cari rezeki yang halal. Jangan risau, gaji tak besar mana, tapi cukup untuk keluarga kita. Bang, malam ni kita nak makan dekat mana? Malam ni kita makan dekat kedai ni, kita makan sama-sama. Itu nikmat dah sebenarnya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sekalian, saya kena habis awal bukan apa, bergambar lagi. Bukan aku tak tahu. Dan saya tadi, saya maafkan dah dosa-dosa orang yang mengumpat saya tadi. Pasal saya lalu tadi saya dengar orang perempuan ni dia berbisik kuat, tingginya. Salah ke aku tinggi? Bila buka emas dalam TV nampak tu, kau hajar betul. Dah tengok yang gelak tu mana betul lah tu.
Betul, Samsul Debat nampak ya macam tapi aku dengar tu. Tapi saya maafkan dah, saya cakap. Jadi jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik SEDC Energy menjemput, rasa nak junjung.